Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي waraditu lakumul Islam dina. Shadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Rushdi Long yang datang daripada Sungai Kapar Indah di Kelang di sana. Yang bahagia teman saya, bekas Ketua Penerangan PAS bagi Negeri Selangor, Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad, yang juga seperti saya dan teman-teman lain tak pernah ada satu malam berehat, bergerak daripada satu negeri ke satu negeri, bergerak daripada satu daerah ke satu daerah. Mesej yang kita bawa, kita mesti bersama-sama menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh pimpinan majlis, kepada anak-anak saya daripada Waris Melaya, 40 motosikal yang menyambut saya di Petronas tadi, kepada seluruh tenaga yang hadir, teman-teman yang menjayakan program pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saudara, malam ini adalah malam yang ke-50 kita mengadakan roadshow. Every night without fail. Kita bergerak daripada Johor ke Perlis, bergerak daripada Kelang Pelabuhan Kelang sampai ke Pekan Nun di Pantai Timur, bergerak negeri ke negeri, yang belum lagi ke Sabah dan Sarawak sahaja. Alhamdulillah, di mana-mana kita pergi ke satu tempat namanya Batu Gajah di negeri Perak. Kita ingat kehadiran pada malam itu kemungkinannya sukar untuk dipecahkan rekod manusia yang hadir, 15.000 orang. 2 minggu selepas itu kita mengadakan roadshow di Wakaf Cik Ye di Kota Baru, Kelantan, di Taman Guru, di Pintu Geng namanya. 20.000 orang. Kita pergi ke Felda, ke Jengke. Ada Felda 1 sampai Felda 24, termasuk kampung-kampung tradisi dan kawasan-kawasan Felda yang tidak mengambil nama Jengke. Saya tak pernah tengok dalam sejarah hidup saya. Saya dah pergi majlis perkahwinan daripada orang atas sampai orang bawah. Saya dah pergi kepada majlis-majlis yang dianjurkan, sama ada pihak kerajaan, swasta, pihak persendirian. Saya tak melihat lagi orang Jengke saja boleh buat 40 kemah, 40 kanopi, tuan-tuan. 40 penuh. Kanopi 1 penuh, kanopi 2 penuh, kanopi 39 penuh, kanopi yang ke-40 penuh. Mereka datang bukan nak tengok muka Paras Iras Hasan Ali. Mereka datang, saya berpergi dengan Ustaz Hasan Basri, bukan nak lihat muka Hasan Basri. Yakin mereka datang nak melihat, nak mendengar mesej yang kita sampaikan. Mesej yang kita sampaikan malam ini sudah malam ke-50. Ayat tuan-tuan, 50 malam, every night. 2 malam yang lepas kami berada di Romping, sampai rumah pukul 5 pagi.
Hari Isnin pukul 8.30 sudah ada nun di Dewan Undangan Negeri Selangor, Kerman Majlis Pembukaan Dewan Undangan Negeri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Malamnya pergi lagi. Besok kami akan berada di satu tempat, lusa berada di Lengging di Negeri Sembilan. Selepas itu kami akan berada di balik Pulau Pinang. Kita akan berada di Nibung Tebal. Dan akhirnya ke Muncak di utara nanti. Kita akan berada di Permatang Pauh nanti, insyaAllah. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya? Artinya ialah rakyat Malaysia, yang Melayu, yang Cina, yang India, yang akan terus menghuni negara ini. Mati kita ada anak kita, mati kita ada cucu kita, mati kita ada cicit kita, mati kita ada piok kita. Saya sebagai pemimpin kecil dalam masyarakat mesti membentangkan kepada masyarakat the larger picture, gambar yang besar. Apa gambar yang besar kepada Shah Alam, kepada negeri Selangor, 5 juta penduduknya, 50 tahun daripada sekarang. 50 tahun itu peringkat cicit dan peringkat pion. Apa gambaran Malaysia dengan penduduk hampir 28 juta itu? Gambaran masyarakat Cina, gambaran masyarakat India, gambaran masyarakat Melayu, gambaran integrasi, gambaran solidariti, gambaran perpaduan. 50 tahun daripada sekarang. Itu yang kita cerita. Apa gambaran ekonomi sekarang ini? Siapa yang pegang kuasa ekonomi? Bagaimana orang yang miskin? Adakah dengan kemajuan ekonomi di Malaysia? Perkembangan growth katakanlah 5%, 6%, 7%. Apa kesannya kepada orang miskin? Adakah orang miskin bertambah miskin? Adakah orang kaya bertambah kaya? Adakah jurang bertambah melebar? Gambaran ini orang-orang Shah Alam Section 28, Section 27, Batu 13 Pucung kena tahu. Mereka kena tahu. Dan mereka tidak seharusnya tahu hanya daripada corong-corong media, akhbar-akhbar. Ambil tuan-tuan, isu mengenai pemecatan saya sebagai ahli PAS. Tuan-tuan jangan dengar pemecatan Hasan Ali daripada PAS, daripada sumber ahli parlimen Shah Alam. Tuan-tuan kena dengar daripada mulut, lidah Dr. Hasan Ali. Saya baru terima satu SMS daripada orang yang sedang menyaksikan satu ceramah di Batu Tiga oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Shah Alam. Dia kata di bawah kemah setakat ini 10-28 minit 15 orang saja. Di Batu Gajah 15,000 orang. 3 malam selepas itu Ahli Parlimen Shah Alam bersama dengan wakil pimpinan wanita PKR bersyarah di tempat yang sama. Saya bersyarah di Batu di Batu Gajah di sana. Kami bersyarah, saya dengan Ustaz Hasan, Ustaz Khazin, 15,000 orang. Mereka datang daripada Shah Alam 150 orang. 1%. Saya bukan nak menidakkan. I'm not running them down. Bukan. Tapi saya nak bagi tahu kepada masyarakat di Batu Tiga di Shah Alam ini, masyarakat di Section 28, Section 27, masyarakat di Putra Heights, bahawa rakyat dah celik. Orang Shah Alam yang rata-ratanya educated sudah bertambah celik. Orang Shah Alam yang rajin membaca surat khabar, orang Shah Alam yang internet savvy, orang Shah Alam yang melayani berbagai-bagai blogs, orang Shah Alam yang ada Twitter, yang ada Facebook. Sudah tentu tuan-tuan datang dekat sini bukan datang kosong. Sebagai daripada tuan-tuan datang, tuan-tuan wanting to make a comparison dari segi fakta.
comparison dari segi informasi, comparison dari segi penyampaian, comparison dari keyakinan. Sebab tuan-tuan nak buat satu keputusan yang sangat besar. Keputusan ini akan menentukan jatuh bangunnya hidup matinya Islam. Keputusan ini akan menentukan jatuh bangun hidup matinya Melayu. Yang ini juga akan menentukan hidup bangunnya mati hidupnya satu institusi di Malaysia ini, yang dipanggilkan institusi raja. Saudara-saudara, tidak lain PRU yang ke-13 yang mungkin akan menjelang dalam 2-3 bulan, 4 bulan lagi. Saudara kena buat pilihan yang tepat. Dan saya yakin dengan orang Shah Alam. Saya bekerja di Shah Alam, saya jadi exco di Shah Alam, saya berulang di Shah Alam, saya berbelajar di Shah Alam, saya kenal teman-teman di Shah Alam, saya berkhutbah hampir semua masjid yang ada di Shah Alam, saya bagi kuliah maghrib, kuliah subuh, kebanyakan surau-surau di Shah Alam. Saya kenal tuan-tuan. Dalam perkenalan itulah kalau boleh, saudara-saudara dan saya, mari kita sama-sama satukan pemikiran kita. Sudah ada satu wahdatul fiqh, satukan pemikiran kita bahawa PRU yang ke-13 ini kita nak memilih manusia yang dapat mengendalikan negeri dan negara, manusia yang mempunyai credibility, manusia yang mempunyai integrity, moral credibility, manusia yang sudah diuji, manusia yang sudah tahan diuji, manusia yang mempunyai certain standing dalam masyarakat, manusia yang telah membuktikan bahawa dengan kuasa mereka tidak mabuk kuasa, dengan kekuatan ekonomi mereka tidak mabuk dengan kehebatan ekonomi, dengan kekuatan kekayaan mereka tidak mabuk dengan kekayaan mereka. Saudara-saudara, yang penting sekali kita nak pimpinan yang dapat menegakkan Islam Melayu. Dan saya nak tambah satu lagi, institusi raja yang menjadi payung kepada Islam dan Melayu. Inilah perjuangan kita. Saya datang atas perjuangan ini, Ustaz Hasan Basri atas perjuangan ini, Ustaz Rushid Long datang atas perjuangan ini, kehadiran tuan-tuan tiap-tiap satunya atas perjuangan ini. Saudara, semalam seorang menggunakan karib kepada kepala Ketapi, saya namakan dia kepala Ketapi, membuat satu press conference. Hal ini dilaporkan dalam akhbar, tuan-tuan baca, saya pun baca. Dia mencabar supaya diambil tindakan terhadap dia. Dia mencabar supaya diambil tindakan terhadap dia, tindakan undang-undang terhadap dia, tentang salah laku seorang pemimpin yang akan ke Putrajaya dan Pakatan Rakyat akan menabalkannya menjadi Perdana Menteri. Tonton bayar, satu demi satu rakan-rakan karibnya meninggalkan beliau, satu demi satu, tonton, satu demi satu, dengan SK-nya, dengan nala kurapannya, Umi Hafelda-nya, tonton namakan, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, challenge, open challenge, take me to court, dia kata, bawa saya ke mahkamah. Kalau apa yang saya sebutkan ini tidak benar, cabar saya di mahkamah. Kalau apa yang saya sebutkan ini tidak benar. Saudara, yang dicabarnya perkara fundamental bagi orang Islam, yang dicabarnya perkara fundamental bagi moral, yang dicabarnya perkara yang sangat fundamental bagi kehidupan seorang Muslim, apalagi bagi kehidupan seorang pemimpin Muslim. Masalah apa? Masalah yang berkaitan dengan jantina, kehidupan hubungan jantina, seks.
Dia kawan saya. Satu pengajian, 1 tahun belajar. Kalau dia tua dengan saya pun 2-3 bulan dia lebih tua daripada saya. Kami satu kohort, satu age group. Saya biasa dengan dia, dia biasa dengan saya. Kawan dengan dia, dia kawan dengan saya. Tetapi masalah moral, saya tidak boleh bersama dengan dia. Masalah moral, tuan-tuan baca dalam blog-blog, bukan cerita saya, baca dalam blog, baca dalam internet, baca dalam portal-portal. Saudara, satu demi satu, pintu belakang boleh, pintu depan boleh. Bukan satu perkara yang tuan-tuan pun dah dengar sebenarnya. Bayang tuan-tuan, pintu belakang boleh, pintu depan boleh, yang rambut panjang boleh, yang tak rambut boleh. Macam mana? Dan orang ni tuan-tuan, sedihnya orang ni bukan saja DAP yang nak menambahkannya menjadi Perdana Menteri, bukan saja PKR, natural bagi PKR menambahkannya menjadi Perdana Menteri, tetapi PAS, teman-teman PAS menamakannya menjadi Perdana Menteri bila Putrajaya ditawar oleh mereka. Bayang, tuan-tuan mengatakan memang tidak terbukti lagi. Saya pun kata kadang-kadang mana ada buktinya. Tapi semua mangsa-mangsanya atau yang terlibat itu semua sudah sumpah laknat, tuan-tuan. Saiful sudah sumpah laknat, SK sudah sumpah laknat, Perdana Menteri kita pun dalam kes Adan Tuya sudah sumpah laknat. Mana dia? Mana dia? Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang menyebabkan dia tidak sumpah laknat? Pasal apa? Kalau dia buat sumpah laknat, Hasan Ali adalah orang yang pertama menjabat tangan dia, mendakap dia. Hatta saya nak cium dahi dia. Perkara dia bukan main-main, pasal dia pemimpin. Kalau dia seorang, tuan-tuan, kalau dia seorang orang biasa, bukan pemimpin, hanya memimpin dirinya sahaja bersama isteri dan anak-anak, saya boleh pejamkan mata saya. Tapi dia nak memimpin anak saya, dia nak memimpin isteri saya, dia nak memimpin keluarga saya, dia nak memimpin masyarakat saya, dia nak memimpin daerah saya, dia nak memimpin negeri saya, dia nak memimpin negara saya, dia nak memimpin agama saya. Redakah saudara orang-orang yang masih ada question mark, big question mark, still unresolved, still unanswered? Dah berapa tahun tuan-tuan, sejak tahun 1997 sampai sekarang ni 1997, 16-17 tahun dah tuan-tuan. Pergi pusing satu negara, nak justify. Dulu bila dia datang tuan-tuan dan puan, dekat 30-40 orang dekat sini yang bersama-sama dengan beliau. Habis ucap kawan ni ucap, habis ucap kawan ni ucap. Sekarang tinggal 2-3 orang saja yang bersama dengan beliau. Apa artinya? Apa artinya? Tuan-tuan bagi tahu apa artinya? Dulu 20,000 orang, 10,000 orang. Sekarang dilaporkan di Pulau Pinang, di negerinya sendiri, nak cari 200-300 orang pun terlalu sukar. Saudara, those are the writing on the wall. Those are the very clear writings on the wall. So itu saya mengharapkan teman-teman seluruh daripada Batu Tiga ni, Don Batu Tiga, Parlimen Shah Alam, mari kita, masih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang berautoriti, yang berkredibiliti, yang moralnya baik, yang dapat diharapkan, yang sayang Allah, yang sayang Rasul, sayang dirinya, sayang keluarganya, sayang umat sejagatnya, yang boleh memimpin kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah tuan-tuan.
Orang putih kata enough is enough. Enough is enough. Mari kita bersama-sama, saudara-saudara, tuan-tuan, kalau lihatkan dalam paparan-paparan, tuan-tuan, dalam blog-blog, paparan-paparan dalam portal-portal, gambar-gambar yang sebahagian daripada gambar-gambar itu mengikut laporan yang disampaikan kepada kita, mengikut sources yang disampaikan kepada kita. Tape-tape itu, video itu genuine, 199% genuine. Dibawa ke Amerika, genuine. Dibawa ke Korea Selatan, genuine. Dibawa kepada forensik, genuine. Marilah kita bersama-sama malam ini juga. Itu sebab saya datang, itu sebab Ustaz Hasan Basri datang, itu sebab Ustaz Rashid Long datang, Rusdi Long datang. Datang untuk membawa satu message. Message-nya ialah, saudara, Malaysia, Selangor, Shah